Allah dapat sama-sama kita berada di Masjid Haji Maut Soleh untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah solat zuhur berjamaah, dan dalam masa yang sama juga kita dapat sama-sama beriktikaf di masjid yang penuh dengan keberkatan, lagi mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Diam tak diam kita sudah masuk hari yang ke 26 Jadi kita sudah berpuasa selama lebih kurang 26 hari, di mana di dalam kita mengerjakan puasa ni kita tidak lupa juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan haji sekalian, kebaikan yang terdapat, hikmah dan fadilat dalam mengeluarkan zakat fitrah. Dan kita sedia maklum bahawa sungguhnya bukan saja zakat fitrah, fidyah juga kalau boleh jangan diabaikan. Kadang-kadang sudah sampai masuk ke Ramadan sedangkan kita belum lagi laksanakan, maka fidyah itu akan berganda disebabkan kerana apa? Mungkin terlupanya kita untuk menjelaskan fidyah yang sepatutnya dijelaskan pada tahun lepas, contoh tahun 2011. Jadi inilah perlu diingat-ingatkan. Kerana apa? Sebagai seorang mukmin dan muslim, Allah SWT sentiasa mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, wa dzakir, maka berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka sungguhnya peringatan itu amat berguna bagi orang-orang yang beriman. Inilah salah satu daripada peringatan. Mudah-mudahan kita juga mendapat kebaikan dari apa yang kita perolehi daripada ilmu yang kita pelajari. Baik, bila kita cakap tentang zakat fitrah ini, tentu Allah Subhanahu Wa Taala bila mewajibkan, memerintahkan seorang tadi atau hambanya tadi mengeluarkan perintahnya tadi, tentu ada hikmah dan juga kebaikan. Jadi kalau kita lihat, hikmah ini hanya dapat dirasai oleh manusia yang benar-benar ikhlas dan bermujahadah dalam mengerjakan perintah dan kefarduan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah salah satu daripada zakat fitrah. Jadi janganlah kita lupa tentang tanggungjawab yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau kita lihat, zakat fitrah mempunyai hikmah dan fadilat yang amat besar kepada umat Islam. Kerana ia adalah suatu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kasih dan sayangnya terhadap hamba-hambanya yang beriman dengan agama yang diturunkan, iaitu agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Jadi hikmah pensyariatan zakat fitrah sendiri disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mafhumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata keji. Ini kalau kita fahami tentang sebenarnya kewajipan melakukan zakat tadi, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kalau kita lihat jemaah yang dihormati sekalian, betapa indahnya Islam. Islam adalah agama yang tidak hanya berpihakkan satu sudut saja, tetapi dia menyeluruh dan juga memberikan peluang kepada mereka yang mungkin tidak berpunya, contoh orang-orang miskin tadi, di samping orang-orang yang berada tadi, akan membantu mereka yang memerlukan. Jadi Islam merangkumi semua aspek kehidupan di dunia ini, termasuklah tentang hal-hal yang berkaitan tentang orang-orang yang susah, needy person, atau kita sebut sebagai golongan yang poor lah, orang yang miskin. Sebab itu kalau kita lihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang kita sedia maklum dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, Zakah ni menjelaskan
berdasarkan kepada apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hikmah pensyariatan zakat terangkum pada dua perkara. Yang pertama, kalau kita lihat menurut Dr. Yusuf Qaradawi, zakat fitrah membersihkan hati dan jiwa orang Islam daripada dosa dan perbuatan keji. Inilah keutamaan kelebihan. Bila mana kita mengeluarkan zakat fitrah tadi, insya-Allah dia akan menghapuskan dosa dan juga perbuatan keji yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Itu menurut pandangan daripada Dr. Yusuf Qaradawi, tetapi ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalau kita lihat, setiap orang yang beriman, yang menginginkan pahala dan kesempurnaan dari setiap ibadah yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah puasa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, akan menjadi sempurna lagi apabila dia mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita lihat, kesempurnaan itu diharapkan kadang-kala diselubungi oleh kecacatan, kekurangan dalam bentuk perkataan, mungkin perbuatan atau lintasan hati. Jadi kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang mengetahui akan kelemahan dan kekurangan diri hamba-Nya tadi, mengurniakan penebus dan pembersih kecacatan dan dosa-dosa itu melalui ibadah zakat. Jadi dia penebus dosa tu bukan apa yang difahamkan oleh orang-orang yang Kristian. Kerana apa? Kerana dia mengatakan Jesus tu disalib, jadi dia kata dosa tu semua ditanggung. Tak boleh. Jadi dosa tu kita yang tanggung. Kita buat salah, kita buat dosa, berani tanggung. Itu dia punya perumpamaan. Jadi orang yang buat dosa tadi, dia kena tanggung dosanya. Dia buang sampah, dia kata orang lain buang sampah, jadi dia kena buat CWO, contohnya corrective work order bagi mereka yang melakukan salah. Itu hukuman dunia. Tapi Allah SWT yang Maha Pemurah tadi, kalau kita lihat, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan segala kejahatan. Hasanat, al-hasanatu yudhibu sayiat, maknanya segala amal-amal kebaikan tadi akan menghapuskan kesalahan, asalkan kesalahan yang kita kerjakan tadi tidak berbentuk dosa besar lah. Kalau dosa besar, dia perlukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh, yang tidak mengulangi perbuatan tadi. Tapi kalau dosa-dosa kecil tadi akan terhapus, kerana bila mana seorang tadi melakukan amalan-amalan soleh, diikuti dengan amalan-amalan kebaikan, bila mana dia melakukan kebaikan tadi, dia akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tapi kesalahan tadi adalah dosa kecil. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang demikian menjadi peringatan bagi orang yang mahu beringat. Jadi kalau inilah salah satu daripada tujuan zakat fitrah tadi. Jadi dengan zakat fitrah yang kita tunaikan dapat menampung kekurangan dan kelalaian kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebab itu telah dinyatakan di dalam kitab Nihayatul Muhtaz, diriwayatkan bahawa Imam Waqi bin Jarrah telah berkata, sesungguhnya zakat fitrah itu dilakukan pada bulan Ramadan seumpama sujud sahwi lah. Sujud sahwi bagi ibadah solat. Ia menampung kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi menampung kekurangan solat. Jadi kalau kita mungkin terlupa, terlalai, ada perkara yang kita tinggalkan asalkan dia tidak rukun, maka sujud sahwi tadi, sahwi mana apa? Terlupa, sebagai menampal solat yang kita kerjakan. Sama juga dengan puasa yang kita kerjakan tadi, maka bila dia keluarkan tadi adalah semata-mata untuk menyucikan jiwanya, dosanya
dan dalam masa yang sama juga dia akan membela orang-orang Islam yang dalam keadaan susah dan juga yang memerlukan. Dan kedua, kalau kita lihat yang saya sebutkan tadi, zakat fitrah juga akan menyuburkan perasaan kasih sayang dan tali persaudaraan sesama Islam. Inilah tujuan matlamat kita mengeluarkan zakat fitrah tadi. Tapi kalau zakat harta memang tak dapat dinafikan, dia berbentuk haul dan juga nisab. Haul maknanya sudah cukup setahun, dan nisab tu sudah cukup bilangan ataupun duit yang telah wajib dikeluarkan mengikut kadar nilai emas. Contohnya kalau sekarang saya tak silap 6,000 lebih lah. Jadi mereka yang terkumpul selama setahun wajiblah mengeluarkan zakat hartanya, kerana sebahagian duit tadi adalah kepunyaan fakir miskin, 8 golongan asnaf yang wajib dikeluarkan. Itu pun bukan banyak, 2.5% kalau zakat hartanya lah untuk simpanan. Tapi sebenarnya kalau zakat simpanan ini bukan saja zakat harta tadi, bukanlah hanya berbentuk simpanan, dia ada juga berbentuk zakat harta CPF, zakat harta emas yang kalau kita simpan kita tidak menggunakan bagi perempuan. Kalau dia ada sampai 10 jongkol, tak boleh, dia kena zakat juga. Pasal apa? Mungkin dia pakai itu untuk keperluan yang tapi kalau walaupun dia pakai semua, tapi kadar emas yang digunakan tadi atau sebagai hiasan tadi tidaklah semaksimum ataupun sebanyak itu, maka dia wajib juga keluarkan zakat emas. Zakat perniagaan juga wajib dikeluarkan sekiranya mereka ini berniaga. Kalau di Singapura ni tak ada zakat pertanian. Jadi zakat-zakat ini dikeluarkan adalah semata-mata untuk menyucikan harta-harta yang ada. Kalau seorang tadi tidak mengeluarkan zakat, bermakna dia bercampur aduk atau bercampur gaul dengan harta yang sepatutnya dikeluarkan untuk fakir dan miskin. Ini salah satu daripada zakat harta yang wajib dikeluarkan. Tapi zakat fitrah untuk semua hamba-hamba yang merdeka, kecuali hamba sahaya lah. Jadi hamba sahaya ni zaman sekarang dah tak ada, sudah tidak ada. Kalaupun ada di zaman dahulu, sebenarnya mereka bukan mengeluarkan, tapi mereka memperolehi zakat tadi semata-mata kerana mereka ini hendak dibantu dari sudut mereka ini adalah golongan yang susah. Nah, itu disebut sebagai zakat fitrah. Walaupun bayi yang baru lahir tadi, dia lahir pada bulan Ramadan, dia sudah lahir, maka juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya tadi. Kalau dalam kandungan belum lagi lah, belum keluar lagi, belum dikategorikan, tidak wajib untuk dia mengeluarkan zakat fitrah. Baik, kalau kita lihat juga, itu kita sebut tentang zakat fitrah tadi. Maka sebab itulah orang-orang yang tidak puasa tadi, tanpa ada keuzuran, tanpa ada sebab, dia tak puasa. Kenapa tak puasa? Aku malas. Cantik mengau belum waktu berbuka, dia dah, kadang-kadang kita tengok mata memandang pun agak silau juga. Dia pula dah di kedai kopi minum air. Kalau kata sahur, dah masuk waktu sahur, dia dah berbuka dulu. Orang yang semacam ini, dia bukan sahaja kena qada puasanya, dia kena bayar kafarah. Kafarah. Bukan saja orang yang tak puasa tadi mungkin disebabkan kerana usia yang begitu lanjut, usia yang tua, yang tidak mampu untuk puasa, dia tidak wajib puasa. Kerana apa? Kerana bila dia puasa dia tidak mampu, maka wajiblah dia mengeluarkan fidyah. Itu kalau waktu muda dia tak puasa, memang tak tahu apa yang cakap. Waktu kita dalam keadaan uzur, Islam pun memberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Tapi tengok dia waktu mudanya macam mana. Sebab tu ada istilah mengatakan, tak apalah, nanti aku dah tua baru aku ibadah, nanti aku dah tua baru aku fokus untuk puasa. Dah tua ataupun sudah lanjut usia, ataupun orang sebut sebagai orang veteran ni, kekuatan tenaga dia tidak sama dengan orang yang muda.
Jadi inilah yang kita kadang sedih. Maka orang yang meninggalkan puasa dengan sengajanya, dia bukan sahaja kena qada, dia kena kafarah, bukan fidyah. Kafarah tu denda kerana dia meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa tanpa ada alasan yang boleh diterima oleh syarak Allah dan Rasulnya dalam agamanya. Pernah satu ketika saya pernah jalan, hatu hamba Allah ni dengan dia rokok sebatang dia apa, dan di tangan kanan, tangan kirinya pula kopi. Biasa kalau kita tengok rokok lawannya kopi di siang-siang hari lagi. Jadi bila kita tak tegur lah, kita tengok kita rasa macam sedih. Ada juga hamba-hamba Allah ni yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, dia sanggup mencemarkan bulan Ramadan ni dengan makan tanpa ada rasa segan dan silu di depan halayak ramai. Kadang-kadang orang-orang bukan Islam ni dia tengok, dia confuse. Ini Myanmar ke Islam? Tapi boleh cakap orang Melayu kita pula. Jadi alasan-alasan lah yang mungkin kita nak menutup malu tadi. Sebab itu kalau kita lihat beginilah keadaan orang-orang yang, sebab itu orang yang tidak merasa dirinya ini sebagai orang Islam. Sebab itu Allah SWT sendiri menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah sebut dengan nama wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang beriman sajalah yang sanggup menahan dahaga dan lapar semata-mata untuk mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perintah ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang disebutkan sebagai kafarah, pernah satu ketika ada seorang hamba Allah ni, anaknya lah datang ke masjid. Dia pun bertanya, Ustaz, saya nak bayar fidyah. Fidyah apa selama hidup bapa saya dah meninggal dunia. Dia selama hidup tu dia tak berpuasa. Jadi sekarang macam mana saya nak selesaikan fidyah? Sekarang ni daripada umur berapa sampai berapa? Daripada dia kahwin sampai dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia. Dia macam mana awak tahu yang awak belum lahir bapa awak tak puasa? Mak saya cakap. Jadi ada juga kes macam ini. Jadi okeylah, untuk apa kata orang tu menyenangkan dia, kita pun kadang-kadang jemaah ni, anda boleh buka di web page MUIS, di mana di situ ada zakat calculation ataupun perkiraan zakat bagi tentang fidyah tadi. Kira masukkan kalau dia tinggalkan puasa 30 hari kali berapa? 30 hari kali, kalau sekarang ni ikut fidyah punya harga beras RM1.20, kalikan berapa tahun dia tinggalkan puasa? 30 tahun. Kalikan 30 tahun. Dah kira darab, campur, ditolak, times, minus dengan apa? Makan 20,000 lah. Tapi dalam tangan berapa? Saya ada bawa 900 saja. Jadi untuk tidak mengecilkan hatinya, kita terima. Tapi rupa-rupanya beginilah keadaan orang yang meninggalkan puasa tadi tanpa ada urusan, lagi dia tangguhkan. Jadi kalau boleh kita jangan tangguh. Kalau sekiranya seorang tadi dia meninggalkan puasa, apa sebabnya? Kalau dia tinggalkan puasa tadi sebab dia uzur, bagi perempuan, maka dia hanya bayar apa? Qada'nya saja. Lelaki uzur apa? Lelaki tak ada keuzuran, kecuali kalau dia sakit, yang tak ada harapan sembuh. Lagi apa? Kalau sekiranya dia menyusukan anaknya, kalau dia takut anaknya tu bimbang anaknya tu lapar, maka itu juga dikenakan fidyah. Tapi kalau dia setakat puasa kerana mengandung, itu tidak bayar fidyah. Jadi ini semua perlu kita tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah mengendaki kemudahan dan Allah tidak sekali menyusahkan atau memberatkan hamba-hambanya. Maka sebab itulah kita sebagai umat Islam, apapun kita mengaku diri kita sebagai orang beriman, hendaklah kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ada hamba Allah juga dia merasa insaf lah.
di atas kelalaian dia, dulu dia tak puasa, dia cuba perbaiki diri. InsyaAllah kalau itulah ada pada diri kita, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Sungguhnya Allah tu Maha Penerima Taubat. Jadi begitulah keadaan kebaikan yang kita dapati tentang zakat fitrah, zakat harta yang kita keluarkan adalah semata-mata untuk membela mereka-mereka yang susah, dan dia sebagai penyucian harta yang kita ada dan juga jiwa kita. Bukan harta saja, tetapi jiwa kita juga insya-Allah akan bersih. Tengok jam juga. Okey, lagi 5 minit lah. Saya ingin juga kongsikanlah kepada jemaah sekalian, sesungguhnya bila tibanya hari raya, lagi berapa hari lagi orang semua kira hari adalah hari untuk umat Islam bergembira. Untuk siapa? Mereka yang berpuasa. Yang tak puasa dia dulu yang sibuk. Ini masuk Facebook ni. Orang yang berpuasa tu dia wajar untuk dia bergembira kerana dia meraihkan hari kegembiraan tadi dengan dia telah selesai dapat berjuang melawan hawa nafsunya daripada kehendak yang perlu dikikis. Sepatutnya itulah kegembiraan yang kita raikan. Gembira kerana menyambut kemenangan, mendidik dan melawan hawa nafsu. Itu tujuan kita dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana nafsu tadi mampu ditundukkan untuk mentaati perintah Allah SWT, hasil daripada puasa yang kita kerjakan. Jadi itulah kalau kita lihat umat Islam juga gembira kerana berada pada hari mulia itu, iaitu 1 Syawal, yang merupakan hari perayaan bagi seluruh umat Islam. Puasa sebulan, hari raya pun sebulan. Tapi kalau di negara Timur Tengah, puasa diorang sambut betul-betul, diraikan. Syawal 1 hari, hari sehari. Tapi tak apalah kalau sebulan pun alhamdulillah. Pasal apa? Kita kalau nak cover ziarah rumah ke rumah, inilah masa yang terbaik untuk kita menghubungkan silaturahim, betul? Tanpa kita macam ziarah-menziarah ini, mungkin kita rasa macam kita ada bersalah dengan orang itu, kita minta maaf dan sebagainya. Ini pun salah satu pendekatan lah. Kalau tidak, mungkin kita tak ada peluang untuk pergi rumah dia, ziarah rumahnya, minta maaf dan sebagainya. Ini walaupun adat, tapi tak apa. Adat itu baik untuk kita teruskan kerana kita saling maaf-maafkan. Inilah tujuan kita menyambut hari raya tadi. Tapi janganlah sampai pukul 12 malam. Walaupun kadang-kadang kata first Syawal tadi, 1 Syawal kita kena faham. Kadang-kadang tuan rumah penat. Kalau dia tak buka, faham-faham. Jangan kita nak ketuk macam nak rak pula. Ini semua kita kena faham kenapa kita nak jaga adab-adab ketika menziarah tadi. Baik, sesungguhnya kalau kita lihat di samping kata dengan menaikkan zakat fitrah tadi, Allah sebenarnya ingin mengajar kita agar kegembiraan dan kemenangan Aidilfitri ini dikongsi bersama oleh umat Islam di sekeliling kita. Justru itulah kalau kita lihat Allah SWT mewajibkan kita agar mengeluarkan sedikit harta yang dimiliki untuk dikongsi bersama golongan fakir dan miskin, supaya mereka dapat meraihkan Aidilfitri yang mulia bersama-sama. Jadi kalau anda bayar zakat fitrah atau harta, sebenarnya pihak MUIS, Majlis Agama Islam Singapura, akan mengagihkan distribute duit tadi kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Lagi fakir miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang dalam keadaan kronik sakit, yang tak ada harapan sembuh, ini semua mereka terbela. Bayangkan jemaah yang dirahmati sekalian, betapa mulianya hati orang yang mengeluarkan zakat fitrah kerana sanggup mengeluarkan sebahagian pada hartanya kepada fakir dan miskin, semata-mata untuk mengharapkan keredaan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selalu, tak kira lah, mungkin kalau kita tak ada masa juga nak jumpa Tuan Amil, kita bolehlah melalui by post ke, sekarang lagi kalau kita lihat boleh digunakan secara online ke ataupun gyro dan sebagainya lah. Ini semua dapat diterima mengikut fatwa daripada MUIS. Daripada tak keluarkan terus, mana nak, ataupun terlupa sehingga kan bila tiba masa Aidilfitri tadi,
Bila takbir saja, maka zakat fitrah yang kita nak keluarkan sudah menjadi apa? Sedekah. Dah tak jadi wajib lagi. Tengok tu. Dan itulah tujuan, walaupun sunnah dikeluarkan pada pagi raya sebelum takbir, tapi kita lihat kemaslahatan. Kemaslahatan ni apa? Maknanya keperluan fakir miskin. Kalau kita kasih lewat, bagaimana kita nak agihkan kepada mereka yang memerlukan? Itu tujuan matlamat kita disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah secepat mungkin. Kenapa? Kerana kita dapat agihkan kepada mereka yang memerlukan. Dan dengan zakat itu juga beroleh pahala yang berlipat ganda. Bayangkan pula betapa gembiranya orang-orang, yakni golongan fakir miskin tadi, kerana ia dapat membeli pakaian, makanan dan keperluan untuk menyambut Aidil Fitri dengan sumbangan zakat fitrah yang ditunaikan oleh saudara se-Islamnya yang lain. Janganlah kita beli baju baru, saudara kita yang lain tu jangan kata nak beli baju baru, nak beli kuih pun tak ada. Itu yang kita kadang-kadang sedih. Inilah sifat mulia yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya. Mereka adalah umat yang saling bersatu padu dan bekerjasama dalam apa jua keadaan, sama ada susah mau senang, maupun senang. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan tadi, kelembutan dan kasih sayang di antara mereka ibarat satu tubuh. Satu tubuh. Jika salah satu anggota sakit, maka seluruh anggota turut merasakannya dengan tetap berjaga dan demam. Inilah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi janganlah kita menjadi umat Islam yang hanya membiarkan saudara Islam yang lain terbiar dalam penderitaan dan kesusahan tanpa kita memperdulikan keadaan mereka. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak beriman dengan aku seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia tahu jirannya dalam keadaan kelaparan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil kesempatan ini, kita dapat menjadi orang yang pemberi. Janganlah kita menjadi umat yang bakhil dan kedekut dengan harta kita sehingga tidak mahu mengeluarkannya untuk diberikan zakat kepada orang lain yang sangat memerlukan. Kerana Allah SWT telah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-180, janganlah sekali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah SWT kepada mereka, daripada kemurahannya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan disiksa dengan dirantai menggunakan harta yang mereka bakhilkan pada hari kiamat kelak. Nauzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah yang ringkas ini mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan haji sekalian, marilah kita lunaskan ataupun bayar zakat fitrah harta kita. Semoga kita harta kita, diri kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal huda wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabal qabri wa 'adzaban nar. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.